Buletin Didik 16 Mac bersama saya Syafri Izan Wahab. Sesuatu yang luar biasa mewujudkan makmal sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dalam sebuah bas yang mahu dilupuskan, menciptakan satu suasana pembelajaran baharu buat murid Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara di Changlun, Kedah. Dinamakan sebagai Kemara STEM Lab, inisiatif dilakukan itu dilihat mampu membentuk minda STEM dalam kalangan murid sekolah luar bandar. Sebagai sekolah tertua di negeri Kedah yang dibuka sejak 1892, pendekatan tersebut menjulang nama sekolah apabila idea itu kini menjadi rujukan dalam komuniti pendidikan di seluruh negara. Guru besarnya Muhammad Nizam Saidin berkata, bas itu diperoleh secara percuma dari pihak Universiti Utara Malaysia UUM yang kebetulan mahu melupuskan aset lama. Kerja pengubahsuaian yang dilakukan kumpulan guru sejak Februari tahun lalu siap dalam tempoh 8 bulan sahaja. Pun begitu, identiti bas seperti kerusi penumpang dan tempat pemandu masih dikekalkan. Sekarang ni kita ada hanya makmal sains, makmal RBT. Kita tak ada makmal pusat STEM macam ni. Memang tidak ada, sebab itulah kita pun tidak ada bilik-bilik kosong untuk dijadikan bilik khas untuk bilik STEM ni. Sebab itulah kita bawa bas ini untuk dijadikan pusat STEM. Sekiranya guru-guru ingin membawa murid-murid meneroka lebih jauh tentang isi kandungan pembelajaran, jadi mereka boleh bawa anak-anak didik naik ke bas ini, dan bas ini boleh muat satu kelas 30 orang lebih boleh muat, dan barangan yang terdapat dalam bas ini boleh digunakan oleh semua murid. Antara peralatan STEM yang ada di dalam makmal itu adalah teropong dan mikroskop serta beberapa alat lain yang mampu menguji minda murid. Dengan misi sekolah ilmu panduan hidup, setiap murid diberi kesempatan melalui penggiliran kelas masing-masing untuk masuk dan meneroka pembelajaran baharu di dalam makmal terbabit. Bila ada benda baru, mereka akan seronok untuk belajar. Jadi mereka akan berlumba-lumba untuk menyiapkan tugasan yang cikgu berikanlah kepada mereka. Jadi mereka teruja untuk mengikuti PDP dan tanya lagi kat cikgu, bila lagi nak naik, bila lagi nak masuk ke dalam bas tersebut. SK Datuk Wan Kemara sebelum ini pernah mengungguli anugerah sekolah perdana peringkat negeri bagi 3 tahun berturut-turut. Selain itu, sekolah terbabit juga antara 5 buah sekolah di Malaysia yang diiktiraf anugerah Global Microsoft atas usaha mendigitalkan pendidikan dan komuniti. Kementerian Sumber Manusia KSM menyasarkan semua pusat tahfiz swasta dan awam di negara ini dilengkapi dengan model latihan tahfiz pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Timbalan Menterinya Dato' Awang Hashim berkata, ia bukan sahaja bertujuan membentuk laluan kerjaya kepada pelajarnya, malah meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam pelbagai bidang TVET. Menurutnya, Jawatan Kuasa Kerja Pembangunan Tahfiz TVET telah ditubuhkan bagi membantu serta menasihati institusi tahfiz dalam memperkasakan kurikulum, bahan pengajaran dan pembelajaran termasuk pegawai dan persijilan. Jelas Dato' Awang, jawatan kuasa tersebut juga akan mengenal pasti keperluan semasa program TVET sekaligus memperkukuhkan latihan TVET melibatkan tahfiz negara. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan tahfiz TVET Malaysia antara Jabatan Pembangunan Kemahiran JPKKSM dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Untuk rekod, sehingga kini terdapat 1,177 pusat tahfiz swasta yang berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri dan 100 daripadanya telah melaksanakan tahfiz TVET. Dalam perkembangan lain, KSM kini dalam proses mendapatkan penarafan tunggal sijil kemahiran antara tahap 6 hingga 8 bagi melestarikan pendidikan pelajar TVET. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. Majlis tersebut disempurnakan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid di Putrajaya. Turut hadir ialah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera Dr. Muhammad Muzamil Ismail.
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN melancarkan logo Jubli Perak sempena sambutan 25 tahun penubuhan perbadanan itu sejak tahun 1997. Pengerusinya Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata, logo bertemakan peluang kejayaan anda dengan mengetengahkan angka 25 itu melambangkan penubuhannya sebagai sebuah agensi yang menyediakan kemudahan pembiayaan pinjaman dan deposit simpanan bagi tujuan pendidikan. Jelas Datuk Wan Saiful, reka bentuk siluet mortabot itu membawa simbolik mencerminkan kejayaan PTPTN dalam membantu pelajar di institusi pengajian tinggi IPT menamatkan pengajian dan membuka peluang kejayaan kepada mereka. Manakala rekaan logo PTPTN yang melintasi angka 5 dan bulatan melambangkan perbadanan selaku tabung pendidikan utama negara membantu pelajar mendapat akses pendidikan tinggi tanpa bebanan keuangan. Warna perak pula menjadi simbolik kepada 25 tahun kecermelangan PTPTN dalam membantu pelajar melanjutkan pengajian ke IPT dan seterusnya dapat menyumbangkan bakti tenaga kepada agama, bangsa dan negara. Penggunaan warna biru dan kuning pula adalah selari dengan warna korporat PTPTN. Logo hasil ciptaan penuntut Universiti Putra Malaysia UPM Muhammad Bakhtiar Baharudin dari Baling Kedah itu dipilih sebagai pemenang pertandingan reka cipta logo sambutan Jubli Perak PTPTN yang melayakkannya menerima wang tunai RM2,500 dan sijil penyertaan. Pada majlis sama, Datuk Wan Saiful turut memaklumkan sehingga 31 Januari lalu, PTPTN telah membantu seramai 3.63 juta pelajar dengan jumlah pinjaman yang dikeluarkan sebanyak 65.60 bilion. Setakat 11 Mac lalu, bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA menerima 6 laporan kesan adverse susulan imunisasi AEFI serius membabitkan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Pengarah NPRA Dr. Rosyayati Muhammad Sani berkata, 6 laporan berkenaan adalah daripada sejumlah 182 laporan AEFI yang diterima olehnya membabitkan kanak-kanak. 6 AEFI serius itu, jelas Dr. Rosyayati, 3 kes mengalami kelemahan otot muka, Bell palsy dan 1 laporan masing-masing membabitkan asma, sawan dan kematian di luar fasiliti kesihatan. Dan kesemua kes ini membabitkan kes berusia antara 6 hingga 10 tahun. Tambahnya daripada penyelidikan yang dijalankan, Bell palsy ini adalah reaksi yang paling jarang berlaku dan di negara ini terdapat 3 kes daripada 1 juta dos diberikan. Ia didokumentasikan daripada vaksin Comirnaty. Dr. Rosyayati berkata Bell palsy boleh berlaku bila masa dan kepada sesiapa sahaja. Ia bukan kepada penerima vaksin COVID-19 semata-mata. Ia akan sembuh dalam tempoh beberapa minggu, bukannya satu gejala yang serius. Dr. Rosyayati berkata, sehingga 11 Mac lalu, lebih 1 juta dos vaksin sudah diberikan kepada kanak-kanak dan majoriti kes AEFI yang dilaporkan itu adalah kes tidak serius seperti demam, stres terhadap suntikan atau proses vaksinasi, reaksi kegatalan kepada kulit, pening dan sakit kepala. Dalam pada itu, 25,122 bekas pesakit COVID-19 yang sembuh diberi janji temu untuk rawatan gejala berterusan atau long COVID setakat Februari lalu. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, 5 gejala utama dikesan termasuk 75% daripadanya dilaporkan mengalami kelesuan, sesak nafas, batuk dan kesukaran tidur. Berdasarkan pemantauan ke atas pesakit, terdapat 5 gejala utama yang sering dihidapi, iaitu pertama kelesuan 75.1%, sesak nafas 63.1%, batuk 14%, kesukaran tidur 8.6% dan gelisah, rasa resah gelisah anxiety sebanyak 3.8%. KKM telah melaksanakan strategi kesiapsiagaan termasuk dari segi kelengkapan logistik dan tenaga kerja di semua fasiliti kesihatan bagi memberikan akses perubatan yang mencukupi kepada semua bekas pesakit COVID-19.
Tambahnya 32 hospital kerajaan, 3 hospital universiti, 4 hospital swasta dan 1 pusat rehabilitasi Kementerian Sumber Manusia mempunyai fasiliti kesihatan itu. Perkhidmatan respiratori komprehensif khusus kepada pesakit long COVID pula dilaksanakan di 21 hospital kerajaan seluruh negara. Sehingga kini hampir 15,564 pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 yang di-discharge dari hospital telah dirujuk bagi rawatan berkenaan. Malaysia merekodkan 26,534 kes baharu penularan COVID-19 semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu 25,843 kes adalah penularan tempatan, manakala 691 kes lagi adalah kes import. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pesakit COVID-19 kategori 2 adalah yang paling tinggi dicatatkan semalam dengan 15,842 kes atau 59.7%. Ia diikuti pesakit kategori 1 dengan 10,516 kes atau 39.63% dan masing-masing 65 kes dalam kategori 3 dan 4 serta kategori 5 dengan 46 kes. Dalam pada itu, 7 negeri mencatatkan penggunaan katil wad unit rawatan rapi ICU melebihi 50% dengan Kuala Lumpur tertinggi pada kadar 81%. Ia diikuti Putrajaya 67%, Johor 64%, Selangor 60%, Kelantan 58%, Perlis 55% dan Melaka 50%. Mercu tanda di Paris, Menara Eiffel telah bertambah ketinggiannya setinggi 6 meter selepas proses pemasangan antena radio ke atasnya selesai. Ini bermakna ketinggian terkini menara berusia 135 tahun itu adalah 330 meter sekaligus mencatat satu lagi sejarah monumen ikonik itu. Pemasangan antena baharu itu berfungsi untuk mentransmit penyiaran audio digital ke seluruh Paris. Proses pemasangan menggunakan helikopter dengan pemantauan 2 orang jurutera. Momen itu juga turut disaksikan orang awam di sekitarnya. Muzium Kebangsaan Iraq membuka semula pintunya kepada orang awam. Isu bantahan di seluruh Iraq pada tahun 2019 dan kemudiannya kerana sekatan akibat pandemik COVID-19 menyebabkan muzium itu terpaksa ditutup selama 3 tahun. Terdapat pelbagai barangan antik termasuk yang berusia 2,500 tahun daripada ketamadunan Mesopotamia ditempatkan di muzium ini. Barangan lain yang dipamerkan termasuk artifak dari Empire Assyria, Nimrud serta ketamadunan Islam dari abad ke-9 dan seterusnya. Perdana Menteri Iraq Mustafa Al-Kadhimi antara yang turut hadir semasa hari pertama pembukaan muzium ini pada 7 Mac lalu. Banyak barangan antik Iraq dicuri sepanjang sedekad negara itu dalam perang dan ketidaktentuan politik susulan pencerobohan Amerika Syarikat bagi menggulingkan Presiden Saddam Hussein pada tahun 2003. Sukan. Minggu yang ceria buat sukan negara menyaksikan impak besar dilakukan 2 atlet wanita kebangsaan dalam lapangan sukan masing-masing di pentas antarabangsa. Atlet olahraga Sherin Samson Veloboy memenangi emas 400 meter kejohanan dalam Dewan Division 2 Kolej Amerika Syarikat di Kansas, sekaligus memperbaharui rekod kebangsaan berusia 16 tahun. Turut cemerlang selepas lama tidak beraksi, atlet ski air negara Alia Yong Hanifah yang dinobatkan juara keseluruhan terbuka Master Australia di Melbourne. Di Amerika Syarikat, Sherin Samson Veloboy yang kini mengikuti pengajian di Winona State University, Minnesota, pernah berada dalam program kebangsaan Majlis Sukan Negara MSN. Atlet berusia 23 tahun itu berjaya memenangi emas 400 meter dalam Dewan di saingan Persatuan Olahraga Kebangsaan NCAA Division 2 di Kansas. Menewaskan 3 lagi pencabar, catatan 53.79 saat yang dilakukannya juga mengatasi rekod kebangsaan milik Nur Sela Khalid 54.58 pada 2006 sekaligus menjadi pemenang baharu.
Anak kepada bekas pelari kebangsaan Josephine Mary Singgarayar dan Samson Velavoy memilih untuk keluar dari kem olahraga negara selepas ditawarkan beasiswa menyambung pelajaran sebagai penuntut dan atlet di negara itu pada 2019. Sherin pernah memenangi pingat gangsa pada Sukan Si Singapura dan Kuala Lumpur, masing-masing dalam acara 400 meter dan 4x400 meter. Sementara itu, atlet ski air negara Alia Yung Hanifah juga cemerlang dalam penyertaannya di Mumba Masters 2022 di Melbourne, Australia. Peluncur berusia 18 tahun itu meraih pencapaian unggul memenangi dua kategori iaitu remaja dan terbuka wanita. Ini selepas dia dikalungkan pingat emas tricks, jam dan keseluruhan ditambah dengan gangsa slalom remaja. Penampilan mantap pertamanya dalam tempoh 2 tahun dilengkapkan lagi dengan kejayaan gangsa tricks dan emas keseluruhan terbuka wanita. Alia terlepas satu podium apabila berada di tempat keempat jump terbuka wanita tetapi tetap pulang dengan kebanggaan menerusi 2 catatan rekod kebangsaan baru yang dilakukannya dalam tempoh 2 hari di Yarra River. Prestasi baik yang berjaya dikekalkan kerana sebelum ini Alia terpaksa berehat panjang hampir 2 tahun selepas ketiadaan kejohanan besar susulan pandemik COVID-19. Hanya satu aksi Piala FA berlangsung semalam menyaksikan skuad projek FAM MSN membuka langkah kanan dalam aksi kompetitif pertama musim ini selepas menewaskan Tok Janggut Warriors dengan kemenangan besar 5-1. Berlangsung di Stadium KLFA Ceras, Muhammad Haikal Sahar dijulang wira skuad FAM MSN apabila cemerlang meledak hat-trick. Bermula dengan jaringan pembukaan minit ke-11, Muhammad Haikal menambah 2 lagi gol di awal babak kedua, masing-masing pada minit ke-51 dan 62. Namun sebelum itu, Tok Janggut Warriors yang beraksi di Liga M3 meraih gol sagu hati dijaringkan ketua pasukan Muhammad Khairul Izwan Rosli minit ke-18. Skuad FAM MSN di bawah kendalian Hassan Sazali Waras terus garang apabila meledak gol keempat pada minit ke-67. Kali ini disumbangkan Wan Syamil Sulaiman Wan Salman. Ketika menuju minit-minit akhir, skuad FAM MSN meraih gol kelima menerusi Muhammad Ubaidullah Samsul Fazili. Sekaligus kedudukan 5-1 memihak skuad FAM MSN kekal sehingga tamat permainan. Dua perlawanan Liga Juara-Juara Eropah membabitkan aksi pusingan 16 terbaik berlangsung awal pagi tadi. Ia menyaksikan kedua-dua perlawanan berakhir dengan keputusan tipis 1-0 ke atas lawan masing-masing. Namun ia sudah memadai buat Benfica dan Atletico Madrid untuk mengesahkan kemarahan ke peringkat suku akhir dengan kemenangan agregat. Di Old Trafford, kelebihan beraksi di laman sendiri nyata tidak memberi impak kepada Manchester United melayan kunjungan Atletico Madrid. Selepas seri 1-1 pada perlawanan pertama 24 Februari lalu, United dilihat bergelut ketika Atletico mendominasi separuh masa pertama. Ia menyaksikan jaringan tunggal dijaringkan Brendan Lodi pada minit ke-41 yang sudah memadai buat juara La Liga musim lalu ini mengesahkan slot ke suku akhir. Untuk rekod, United hanya 2 kali mara ke peringkat 8 terakhir kejohanan elit Eropah itu sejak Alex Ferguson bersara pada 2013. Trofi terakhir mereka diperolehi 5 tahun lalu ketika muncul juara Liga Eropah. Hasil lukisan kanak-kanak pelarian di Moldova mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Zon Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.